A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini saya dengan isteri pergi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di PWTC. Kami bertolak lepas subuh dalam pukul 8.30 macam tu kami bertolak. Kami parking dekat ERL Bandar Baru Salak Tinggi. Kemudian kami naik ERL tu sampai dekat Bandar Tasik Selatan. Sampai Bandar Tasik Selatan, kami naik LRT menuju sampai PWTC. Mudah saja, keluar stesen, jalan, tukar stesen. Lepas tu sampai PWTC, kami jalan ikut jejantah sampailah PWTC. Mudah, tak perlu lintas-lintas jalan dan sebagainya. Dan kami pergi ke Pesta Buku Antarabangsa. Okey, dekat Pesta Buku Antarabangsa tu kami pergi awal. Jadi tak sesak. Memang awal kedai pun ada yang tak berapa nak buka lagi. Gerai-gerai makan pun tak banyak buka lagi. Jadi kami masuk tu sempurna dan lancar. Dekat situ banyaklah buku. Ada Sasbadi, ada Pustaka, ada Dewan Bahasa Pustaka, ada Ujang, ada Gempak, ada Popular, ada macam-macam lah jenis founder buku ni, macam-macam. Dan saya memilih semua tempat kami pergi. Semua tempat kami pergi dan semua tempat kami singgah. Dan hari ini saya nak review buku yang kami beli dan kedai yang kami singgah dan kami beli. Okey. Pertama sekali saya nak tunjukkan, saya singgah di satu gerai Toko Buku Rakyat. Dekat sini tagline dia menjual buku-buku original. Okey, saya nak tunjukkan buku apa yang saya beli. Okey, ni free gift dia. Free gift, buku nota kosong. Okey. Kemudian ada mask. Okey, dia bagi mask. Kemudian ada ni badge. Okey. Ada badge. Kemudian ada baju. Baju saya beli dua. Helai dengan satu lagi. Okey. Saya nak tengok, kita review dulu buku baju ni. Baju ni apa yang dia tulis. Okey. Saya tak payah cerita. Okey. Kita tengok. Ni dia. Dia tulis Toko Buku Rakyat menjual buku-buku original. Okey, dekat belakang dia tulis melawan dengan buku. Melawan dengan buku. The true university of these days is a collection of books. Daripada Thomas Carlyle. Okey. Ni dia. Okey, saya minat dengan tagline dia, dengan tulisan belakang dia. Okey. Saya beli dua. Satu free gift dan satu lagi saya beli. Kemudian kita nak review buku-buku dia. Berapa banyak saya beli? InsyaAllah kita tengok. Okey. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. 5 buku saya beli. Yang pertama saya nak bagi tahu adalah tajuk dia NT University. NT University. Okey. Nama tajuk dia, kalau tengok memang haluan kiri sangatlah, NT University. Tapi adakah tajuk di dalam dia ni betul-betul mengkritik NT University ataupun kritik tentang universiti? Okey, tidak Kita tengok. Saya review sikit depan dia. Depan dia dekat sini ada Buddha dan ada orang belajar dengan Buddha ni, Sami ni. Kemudian di bawah pokok. Bawah pokok. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tahu orang dahulu pun belajar di mana-mana sahaja. Di mana-mana, tepi jalan, tepi sungai, tepi hutan, bawah pokok. Bawah pokok ni masyhur.
orang dahulu belajar dan menuntut ilmu di mana-mana sahaja. Okey. Jadi nak bagi tahu anti-university ni bermaksud di mana-mana saja kita boleh dapatkan ilmu. Dan di bawah ni ada Captain Fantastic. Boleh tengok cerita dia. Captain Fantastic ni mengisahkan satu keluarga di mana dia tak hantar pun anak-anak dia bersekolah. Tak hantar pun, tapi dia belajar sendiri, dan di rumah mereka mereka belajar macam-macam pelajaran, macam-macam ilmu. Dan boleh tengok cerita Captain Fantastic ni untuk memahami apakah itu anti-university. Okey, saya petik satu kata-kata dalam buku ini. Okey, muka surat pertama kita dengarkan. Kita dengar dia punya. Kampus itu enggak bikin kalian jadi pintar. Kampus itu enggak bisa menjadikan kamu pintar, ujar Greg Griffin, vokalis yang menyandang master di bidang geologi di UCLA dan digelar PhD di bidang zoologi dari Cornell University. Ini kata-kata dia. Dan antara yang menarik lagi dalam ni, kita bermula dengan menganggap belajar di universiti adalah suatu keperluan, sedangkan sama ada masuk ke ataupun tidak ke dalam universiti, paling penting adalah bagaimana kita meneruskan kehidupan. Ini adalah persoalan yang paling asasi. Ini antara tajuk-tajuk utama dia lah, dalam perenggan-perenggan pertama dia. Okey, saya beli ni sebab dia lain dari yang lain. Okey, dia anti-university. So kenapa dia jadi anti-university? Kita kena baca lah sebab apa. Dan ianya bukanlah menentang universiti, tapi kita nak tahu dari sudut pandang ilmu itu sendiri, penyampaian itu sendiri, di mana ilmu itu disebarkan hanya bukan sekadar di universiti. Dan panjanglah, nanti jadi saya baca pula buku ni pula kan. Okey, kita ada banyak lagi buku. Itu yang pertama. Yang kedua, tajuk dia Jalan Kiri Menuju Syurga. Jalan kiri. Okey, ini pun famous sebab baru-baru ni ada ustaz kata haluan kanan lah, Nabi ikut kanan, kita ikut kiri lah, apalah semua tu. Tapi dekat sini buku ni memberitahu kepada kita, memaklumkan tentang jalan kiri menuju syurga. Kanan ke kiri ke, kena masuk syurga. Sebab apa? Kita melangkah kanan dan kita akan langkahkan kaki kiri juga masuk ke dalam syurga. Bukannya kiri itu akan ditinggalkan, hanya kanan saja yang layak mendapat kebaikan. Jadi menarik, dia menceritakan tentang seorang perempuan yang kehilangan suaminya, teraba-raba ke mana dia nak pergi. Terperangkap dalam kelompok, dan persoalan paling mustahak adalah tentang agama dan juga haluan kiri. Bolehkah agama dan kiri dalam melawan kapitalis? Berat juga tajuk buku ni, tapi menariklah. Menarik, kita nak tengok adakah orang-orang haluan kiri ni menuju ke syurga. Okey, kita tengok satu. Ni secara ringkas je lah. Saya beli buku ni dan saya tengok pun, saya belik-belik dan saya beli. Tapi kita tak tahu isi kandungan dia yang sebenar lah. Okey. Yang ketiga, ini pun saya memang tertarik. Buku hijau untuk pemula, Muammar Gaddafi. Okey. Apa yang menariknya, bila saya baca belakang dia, bahagian belakang ni, dia kata apa? Aku dulu mencaci Gaddafi pada tahun 2011. Aku kutuk-kutuk dia masa dia kena jejak dengan musuh kan. Masuk dalam berita tentang Gaddafi dijejak oleh musuh. Masa tu rejim dia jatuh. Maksudnya kepimpinan dia jatuh. Dia berada dalam keadaan terhina bila kuasa rakyat bangkit menolak dia beramai-ramai. Okay? Yang macam kita tengok macam-macam orang kata Muammar Gaddafi ni lah kikis duit rakyat dan sebagainya. Kemudian sekarang, selepas invasi musuh, aku rasa lebih elok Libya semasa zaman Gaddafi. Maksudnya dah sampai kepimpinan Gaddafi jatuh, Gaddafi pun dah meninggal. Penulis ni kata apa? Dia kata lebih baiklah Libya dari yang hari ini dan Libya di bawah pemerintahan Gaddafi. Dia kata Libya di bawah pemerintahan Gaddafi lebih bagus. Dan aku minta maaf Gaddafi. Aku harap dengan terbitnya buku hijau untuk pemula ini, kau tak simpan apa-apa di dalam hati. Kosong-kosong lah. Seolah-olah dia cakap Muammar Gaddafi ni, aku minta maaf.
apa yang selama ni aku kutuk, aku keji, rupanya setelah aku mengkaji pemerintahan di bawah kau dan sekarang punya pemerintahan nampak sebenarnya walaupun dimomokkan dengan Muammar Gaddafi ni satu pemimpin yang zalim, kikis duit rakyat, kaya raya dan sebagainya, tapi ketahuilah Libya pada hari ini sebenarnya lebih bagus. Libya pada zaman Muammar Gaddafi adalah lebih bagus daripada Libya yang pada hari ini. Okey? Buku hijau untuk pemula. Okey? Seterusnya, hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali ni walaupun tebal, okey, tebal dan padat isi dia. Ianya adalah himpunan rencana-rencana 2019 hingga 2020. Maksudnya dia adalah tajuk-tajuk kecil yang dimuatkan dan menjadi sebuah buku. Antaranya dalam ni ada macam-macam tajuk lah. Okey, macam-macam tajuk dan bahagian saya bacakan. Antaranya adalah dimensi geopolitik di waktu Covid. Apabila pesta buku Kuala Lumpur dibuat di Selangor. Macam-macam Solat Jumaat pada era Covid, pencapaian paling tinggi PAS dalam sejarah. Kematian itu tidak wujud. Kematian itu tidak wujud. Apakah itu kematian? Tutupnya akhbar, tutupnya gerai dari sudut pekan. Macam-macam lah tajuk dia. Dia ada beberapa bab dan dia ada cerita-cerita ringkas tentang pandangan dan juga apa yang berlaku. Sebab tu dia bagi tahu hidup hanya sekali. Hidup manusia hanya sekali dan pada waktu mudalah masa jika dia melakukan sesuatu yang bermakna. Zain Mahmud, pengarang buku tersebut. Okay. Kemudian yang terakhir, ini masyhur tentang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dari Ceruk Tok Kun ke Kuala Kangsar. Ni wajah Anwar Ibrahim. Lama dahulu, kisah perjalanan hidup dia dan sebagainya lah tentang Anwar Ibrahim, daripada politik, macam-macam, keluar masuk penjara dan sebagainya. Okey. Dan sekarang selesai di toko buku rakyat yang saya singgah dan kita dapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 buah buku. Okey, 5 buah buku daripada toko buku rakyat. Dan reruai yang kedua. Reruai kedua datangnya daripada Latif dan Keluarga Enterprise, kedai buku Pak Latif. Kita tengok berapa banyak buku saya ambil. Okey. 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 Ni buku dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Saya baca tajuk dia. Okey. Tajuk dia Aminah bonda Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar Ummul Mukminin, Abu Jahal cerdik tetapi ingkar, Khadijah isteri Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib syuhada Uhud, Fatimah Az-Zahrah putri kesayangan Rasulullah, perang Hunain, hikmah dan pengajaran, Abu Hurairah perawi hadis yang termasyhur, Aisyah binti Abu Bakar Ummul Mukminin, Ammar bin Yasir calon penghuni syurga, kelahiran seorang Rasul, kisah hidup Nabi Muhammad dari kecil hingga dewasa, cabaran seorang Rasul, kisah dari wahyu pertama sehingga dakwah terbuka, Abdul Rahman bin Auf, jutawan, dermawan, cendekiawan, dan kisah Nabi Musa, Fir'aun yang zalim. Okey. Walaupun tajuk-tajuk tu biasa, maksudnya kisah Khadijah, kisah Fatimah, saya nak bagi tahu apa yang menariknya tentang buku novel sejarah Islam Abdul Latif Talib ni. Okey, saya sempat dengan isteri saya, kita temu bual dengan pengarang buku ni. Salah satu dia minat menulis daripada zaman dia sekolah lagi. Okey, dia pesara Felqra. Okey, pesara Felqra, dan dia juga banyak menulis buku berkaitan dengan sejarah-sejarah sebab dia minat dengan sejarah, dia minat dengan tokoh-tokoh dan sebagainya. Dan dia datang dengan isteri dia tadi. Isteri dia duduk kat wheelchair, ada kat sebelah. Dia layanlah kami berbual. Sedangkan umur dia ketika tu 8
68 tahun umur dia 68 tahun. Dia minat menulis. Okay? Orang yang nak menulis ni mesti minat dalam hati. Antara yang saya minat tulisan dia, walaupun tajuk dia Abdul Rahman bin Auf, kelahiran Nabi, Ammar bin Yasir, Aisyah, Abu Hurairah, cerita-cerita pasal biografi saja yang menarik minatnya, saya bacakan. Muka surat pertama. Saya tak tahulah kalau yang mendengar ni rasa tertarik ke ataupun tidak. Saya dengar. Okey. Bab 1. Saya bacakan perenggan pertama. Langkah dipercepat. Seorang ibu yang sedang sarat hamil menapak sedih ke rumah. Hatinya terguris menerima layanan kaum Quraisy Mekah, terutama para wanita yang suatu ketika dahulu amat baik dengannya. Bersabarlah, pujuk hatinya, biarlah air mata jatuh membasahi bumi. Dia seolah-olah cerita, dia tidak macam fakta, dia macam cerita kehidupan Fatimah Az-Zahra. Dia tak bagi tahu Fatimah Az-Zahra merupakan anak kepada Rasulullah. Okey, lepas tu Rasulullah wafat, kemudian Fatimah lah salah satunya anak. Dia bukan macam tu. Dia berkisahkan jalan cerita. Jadi ianya tidaklah biografi dan ianya menarik minat pembaca. Saya bacakan satu lagi berkaitan dengan Khadijah. Perenggan pertama. Okey, perenggan pertama saya bacakan. Muka surat 2. Tidurlah sayangku, kata Fatimah mendodoi putri sulungnya yang baru lahir. Anak itu disambut dengan baik oleh keluarga yang mulia. Cahaya mata yang mengorak senyuman ahli keluarganya. Tanpa sedikit pun tergerak di hati ayahandanya, mahu menguburkannya hidup-hidup sebagaimana kebiasaan masyarakat jahiliah. Siapa dia? Siapa yang mendodoikan ni? Fatimah. Fatimah mendodoikan, maksudnya dia ibu kepada Khadijah binti Khuwailid adalah Fatimah. Dia menceritakan keadaan sebelum kelahiran semasa kelahiran Khadijah ni. Ibunya rasa susah hati, gundah gelana dengan bapa dia. Sebab apa? Menjadi lumrah orang Quraisy apabila lahirnya bayi perempuan mereka akan kuburkan. Sebab itulah Khadijah ni lahir daripada Quraisy Mekah. Jadi bila dia menceritakan kisahnya, dia tidak fakta dan tidaklah terlalu sejarah dan terlalu akademik. Kita namakannya Siti Khadijah, kata Khuwailid bin Asad seraya mengusap rambut halus putrinya yang putih dan suci. Menarik kan? Menarik. Kita baca lagi satu lagi yang terakhir. Aminah. Tajuk dia Aminah saja, bonda Rasulullah. Kita tengok apa yang dia kata. Aminah binti Wahab merupakan ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh Aminah ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Kabilah Quraisy. Ibu Aminah pula bernama Barrah bin Abdul Uzza. Aminah merupakan wanita Quraisy terbaik dari segi keturunannya. Dan dia ceritakan dekat sini, telah menjadi satu kebiasaan orang bangsawan Arab di Mekah ketika itu menyerahkan anak mereka kepada Ibu Suswan. Okey. Kita tengok bab 1, itu mukadimah. Okey, kita tengok bab 1. Mula-mula dia nak menceritakan kisah Aminah ni. Dengar Langkah dipercepat sebelum matahari begitu mencarak di jazirah Arab, namun nafas tetap dihela. Sederhana mungkin supaya tidak terlalu tergesa-gesa. Tiba-tiba langkahnya menjadi perlahan apabila melihat sesuatu di hadapannya. Peristiwa yang belum terjadi tetapi sudah menyesakkan dada dan rasa peri kemanusiaannya. Sebenarnya pagi itu semasa Wahab dalam perjalanan pulang, Wahab ayah kepada Aminah ni pulang ke rumah, dia terserempak dengan seorang wanita yang berbaring di tepi sebuah lubang yang baru digalinya. "Apakah yang kamu lakukan ini?" tanya Wahab kepada wanita itu yang dirasakan sedang dalam masalah. "Saya sedang sarat mengandung dan sudah ada mahu melahirkan anak," jawab wanita itu dengan rasa serba salah. Wajahnya pucat dan ada kerutan tanda menahan sakit. Dia macam pengkisahan, dia macam novel tentang tokoh-tokoh kan, figura ni, dan dia ceritakan dalam bentuk penceritaan. Jadi bila orang baca tu, dia seolah-olah rasa dapat menghayati kisah tu, seolah-olah dia boleh membayangkan suasana tersebut. Jadi itu saja buku yang kami pergi, Toko Buku Rakyat dengan Latif dan Keluarga Enterprise. Dua buku. Salah satunya apabila kami pergi ke
ke pesta buku, kami kalau buku tu kami tak berapa suka, kami tak singgah lah. Kami tak singgah dan kami tidak akan terpengaruh lah dengan kedai-kedai yang di mana ramai. Contohnya, contohnya saya bagi satu. Abdul Latif bin Talib ni, pengarang dia dah berusia, berumur. Tulisannya sangat berkualiti, dia bertulis dah lama. Saya tengok dia punya tarikan tak ada pun apa-apa pun tarikan dekat kedai dia, cuma jual buku. Kemudian ada pelayan yang akan layan kita lah tentang buku-buku ni. Dan ramai sangat orang beli buku-buku dekat dia punya kios, dia punya reruai. Berbanding dengan kedai di hadapan tu, sungguh pun ramai dengan wanita-wanita, tapi mereka datang singgah untuk ambil gambar, selfie dan sebagainya. Jadi kita nampak dekat situ antara kualiti dengan populariti. Bagus rakyat Malaysia ni sebab apa? Kita masih lagi ke arah kualiti, bukannya populariti. Sekian saja kami punya review tentang apa yang kami pergi ke Pesta Buku Antarabangsa di PWTC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.